InsyaAllah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, setiap daripada umat aku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi was sunnati wa dilalata ala huda wa dilalata ala huda ibtigha'a wajillah wa mardatihi wa qurbatihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan tuan-tuan imam kita, yang saya muliakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Insyaallah. Jadi insyaallah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita. Pengajian kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebelum kita masuk dalam kitab lain lah, kita pernah hujung tahun ni. Ni malam terakhir rasanya. Tahun ni lah. Tahun ni 2020. Akan datang dah 2021 dah. Jadi 2021 ni kita tukarlah kita lain pula. Setuju tak kitab itu? Kitab fiqh hari itulah. Kitab tu memang tak ada jual sini, tapi yang kitab yang Jawi, yang Melayu dia ada. Nanti saya bagilah. Cari yang ada member yang ada jual. Okey?
Tapi yang Arab, yang Jawi itu tak ada. Yang Rumi ada lah, tapi cetakan Malaysia lah. Yang Rumi cetakan Malaysia ada lah. Yang Jawi pun ada. Kitab Pendatul Masalih itu Jawi dia ada. Kat Malaysia ni ada Jawi dia, nipis je. Yang saya bawa tu yang daripada Thailand punya, petani punya. Tok Guru petani cetak. Dia tambah-tambah lagi lah dalam tu. Banyak lagi info-info, maklumat yang dimasukkan sekali dalam tu lah. Jadi kalau minggu pertama kita baca kitab tu, minggu yang kita minggu 24 24. Jadi minggu kedua kita baca yang tu lah. Minggu yang keempat kita baca bab nikah. Boleh? Bab nikah. Bab nikah yang kitab yang hijau tu lah, jilid yang keempat. Jilid keempat dia ada letak yang hijau, jilid keempat. Itu bab munakahat ni, semua bab munakahat. Bab nikah kahwin daripada permulaan sampai akhir. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Mana selang-selang lah. Maka minggu kedua dalam bab fiqah yang bab sembahyang tu, bab sembahyang. So minggu yang keempat tu bab munakahat lah. Tukar-tukar je tu. Boleh, tak ada masalah. Tu pun kalau saya mengajar di sini lagi lah. Tahun depan. Mana tahun depan tiba-tiba dah tak mengajar lah. Dah mengajar tempat lain pula. Tak adalah. Kalau mengajar kita macam tu lah. Kita punya cadangan saya lah. Macam tu. Atau ada kitab lain lagi? Ada? Tak ada kitab lain? Tak? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Baik, insyaAllah. Jadi malam ni kita lihat, hari itu kita bincang tentang perkara-perkara yang membatalkan iman kan. Faslun, bab yang 17 pada membatalkan iman, iaitu ada beberapa perkara yang membatalkan iman, iaitulah mengingkari dan mencerca rububiyah, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengingkari dan mencerca asma Allah wa sifatihi, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Yang ketiga, mengingkari dan mencerca uluhiyah, ketuhanan, Tuhan yang berhak disembah. Mengingkari yang keempat, mengingkari dan mencerca risalah, kerasulan para rasul-rasul, atau mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian malam ni kita lihat pasal yang ke-18 yang membatalkan Islam. Yang membatalkan Islam pula. Baik. Ialah ni bab 18. Baik. Fitrah manusia, bismillahirrahmanirrahim. Fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah. Agama Allah itulah agama Islam. Selaku agama yang betul. Selaku agama yang betul atau benarlah. Dan Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini untuk mengajak dan menyeru umat manusia masuk agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya lah. Segala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mic ni dalam dia tak kuat? Memang macam ni Dengar? Dengar? Macam tu. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Jalan tak? Jalan sini lain problem kan. Sini lain problem, tempat lain semua lain okey je. Sini je. Belakang bukit Kalau tempat-tempat lain saya mengajar semua lain clear, okeylah. Jadi Allah SWT berfirman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sambungan ayat itulah.
Dalam ni disebut fisil mikafah, sampai situ je. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Kafah, sekaliannya, keseluruhannya. Jadi apa maksud dengan kafah ini? Maksud kafah ini ialah mematuhi segala hukum-hukumnya. Mana mengambil agama Islam itu undang-undangnya secara menyeluruh. Jangan kita ambil sekerat-sekerat, separuh ambil, separuh tak ambil. Mana-mana yang kata yang baik tu dia ambil lah, mana-mana yang kena pada, yang tak kena pada batang hidung tak ambil lah. Yang tak kena tak ambil, yang kena tak ambil, kan? Yang tak kena ke batang hidung tak ambil, yang tak kena lah, yang tak kena ambil. Yang tak kena ambil, yang kena tak ambil, kan? Yang kena tak ambil, jadi tak boleh lah macam tu. So maknanya kalau nak ambil agama Islam ni, undang-undangnya ambillah secara keseluruhannya. Kalau tak boleh keseluruhan, ambillah pelan-pelan lah, peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat dan sebagainya. Baik, itu firman Allah SWT dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam, maksudnya mematuhi segala hukum-hukumnya secara keseluruhannya, dan jangan kamu mengikut akan jejak langkah syaitan, khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Siapa tu? Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling jelas. Paling jelas, paling nyata. Walaupun syaitan tu tak nampak, memang tak nampak. Macam mana kita kata jelas, Ustaz? Musuh syaitan tu musuh kamu yang paling nyata. Habis syaitan tak nyata pun, tak nampak pun. Maksud nyata itu, nyatanya pertentangannya kepada, kan, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nyatanya pertentangannya, pemusuhannya kepada manusia semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nak pergi tu? Baik. Jadi seorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Seorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam lah, tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam beragama. So siapa yang pilih agama selain Islam, jadi tidak diakui lah, akan dia punya anutan tu, pahaman dia tu tak diterima lah. Sebab apa? Pahaman yang terima ialah Islam. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala ialah redha Islam saja. Yang lain tu macam mana? Kan? Walain tu walaupun Allah Ta'ala tak ada turunkan bala bencana kepada mereka, tetap juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana lain agama itu, dia mengajak kepada menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran disebut, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agama, maka tidak akan terima, ianya di akhirat termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Jadi malam ini kita lihat yang membatalkan Islam dan membawa kekufuran. Jadi seorang yang beragama Islam akan terbatal Islam mereka dan menjadi seorang kafir dengan melakukan salah satu daripada perkara-perkara berikut. Dalam ni disebut ada 4 perkara yang menyebabkan seorang itu terbatal Islam. Pertama, menafikan apa-apa sifat dari sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mengetahui, menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa, menafikan Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat mendengar, melihat, berkata-kata,
atau lain-lain daripada apa saja sifat-sifat Allah Taala yang sabit dalam Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua boleh membatalkan Islam. Menafikan apa-apa sifat daripada sifat-sifat kamalan Allah. Sifat Allah Taala banyak kan? Tapi wajib kita tahu tu sifat 20 lah. Sifat 20 tu wajib kita tahu. Ada lagi sifat-sifat yang lain lah yang disebut oleh ulama, iaitu idrak dan juga takwin. Idrak dan takwin. Idrak dan takwin ni khilaf ulama ahli sunnah sendiri. Ada yang menyatakan kita masukkan sekali, ada yang menyatakan tak perlu masukkan lah. Cuma yang sepakatnya kita tak masukkan. Sebab kalau kita masukkan sifat idrak kan dan juga takwin itu, maka akan menjadinya 22 sifat yang wajib bagi Allah. 22 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi kita tahu 20 sajalah. 20 tu pun puih juga nak menghafal Susah juga nak menghafalnya, susah juga nak mengingatnya. Walaupun kan usia kita tu dah separuh abad dah. Dah umur 80 tahun, 90 tahun macam tak ingat lagi. Kau tanya seseorang kang, dah main tak ingat kang. Dapat ujung pangkal losap, dapat pangkal kan ujung losap. Macam tu. Baik. Jadi pertama, menafikan apa-apa sifat daripada sifat kamalan Allah. Seperti menafikan Allah Taala bersifat dengan sifat kan mengetahui, ilmun. Menafikan Allah Taala bersifat dengan kudrah, kuasa. Menafikan Allah Taala bersifat sama, mendengar, melihat, basar. Kemudian kalam, menafikan sifat Allah Taala bersifat dengan kalam dan lain-lain daripada sifat-sifat Allah Taala yang benda itu semua sabit dalam Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentakwilkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya dengan takwilan yang mengurangkan sifat-sifat kamalan Allah. Takwil, mentakwilkan, makna menterjemahkan ataupun meletakkan makna yang tidak sesuai kepada nama Allah. Teman-teman mentakwilkan sifat-sifat Allah dan nama-nama dengan takwilan yang mengurangkan sifat-sifat kamalan Allah atau menghadkan, membataskan sifat-sifat kamalan Allah kepada sesuatu perkara yang tertentu. Misalnya seseorang mengetahui bahawa Allah Ta'ala bersifat mengetahui. Dan mereka mendakwa pula bahawa Allah Ta'ala hanya mengetahui sesuatu perkara secara ijmal, secara borong, secara ringkas. Dan Allah Ta'ala tidak mengetahui secara juziat dan tafsilat. Dia kata Allah Ta'ala tahu, tak tahulah secara terperinci. Allah Ta'ala tak tahu secara satu persatu. Tapi dia percaya Allah Ta'ala ni ada sifat mengetahui, dia tahu. Dia percaya Allah Ta'ala ada sifat mengetahui, tetapi mengetahui secara umum saja. Tidak secara detail, tidak secara halus. Itu maksudnya mentakwilkan sifat Allah dan namanya dengan takwilan yang mengurangkan sifat-sifat kamalan Allah. Atau menghadkan, membataskan sifat-sifat kamalan Allah Ta'ala itu pada suatu perkara yang tertentu. Misalnya tadi, seorang yang mengetahui Allah Ta'ala bersifat mengetahui, alim, mengetahui ataupun ilmun, dan mereka mendakwa bahawa Allah Ta'ala hanya mengetahui perkara-perkara yang secara ijmal sahaja, secara ringkas. Tetapi Allah Ta'ala tak mengetahui perkara secara juziat, juzuk, kan, benda yang halus-halus, ataupun tafsilat, satu persatu. Atau menserupakan sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dia menserupakan sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Contohnya Allah Ta'ala duduk atas kursi, Allah Ta'ala bersemayam di atas kursi. Macam mana Allah Ta'ala bersemayam di atas kursi? Sama macam raja bersemayam. Tak betul lah tu. Dan mereka mendakwa bahawa Allah Azza wa Jalla mendengar sebagaimana manusia mendengar, atau melihat sebagaimana manusia melihat, dan seumpamanya. Ini semualah. Jadi mentakwilkan dengan makna tidak layak pada Allah Ta'ala lah. Sifat yang tidak layak pada Allah. Dia kata Allah Ta'ala melihat.
Macam mana Allah Ta'ala melihat? Macam kita melihat lah. Macam mana kita melihat? Menggunakan biji mata. Menggunakan anak mata kan. Mata hitam. Jadi Allah Ta'ala pun begitu juga. Dia kata. Macam mana manusia mendengar? Menggunakan telinga. So Allah Ta'ala macam mana? Sama juga. Mendengar menggunakan telinga. Jadi meletakkan makna atau sifat yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Ini juga boleh membawa kepada kekufuran atau kafir. Jadi kekufuran ini dalam akidah Islam dan ilmu tauhid dinamakan sebagai kufur nafi. Kufur nafi iaitu kafir dengan sebab menafikan sifat-sifat kemalan Allah yang terdapat nasnya dalam Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama tuan-tuan? Kufur apa? Kufur nafi. Menafikan, makna kufur dengan sebab menafikan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, atau mentakwilkan sifat yang tidak layak pada Allah. Dan termasuk juga dalam kufur nafi ini mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala atau nama-namanya, atau menghadkan sifat-sifat kemalan Allah pada suatu perkara yang tertentu dan juga terbatas. Dia kata Allah Ta'ala mengetahui. So Allah Ta'ala mengetahui itu terbatas. Kemudian dia kata Allah Ta'ala melihat. Melihat Allah Ta'ala terbatas. Kalau terbatas, sama macam kita lah melihat terbatas. Kita melihat pun terbatas kan. Jadi kita penglihatan kita ni kalau ada cahaya kita boleh lihat. Tak ada cahaya tak boleh lihat. Itu pun bergantung dengan mata kita juga. Kalau ada cahaya tengah menderang pun mata kita pun kabur. Mata kita pun dah banyak dia punya selaput tu. Selaput apa tu? Keterek. Selaput keterek. Katarak ke keterek? Keterek lah. Selaput tu kalau ada banyak, jadi macam mana pun tak nampak juga. Kenalah servis dulu. Kenalah operate dulu. Buang dia punya selaput tadi lah. Dan buang selaput tu pun banyak juga duit kan. Sekali buat pembedahan tu 1,000 juga duit dia. Jadi Allah Ta'ala melihat dan tidak terbatas penglihatan. Dan tidak ada masalah penglihatan pada Allah Ta'ala tu kabur. Ada masanya Allah Ta'ala melihat tu kabur. Ada masa Allah Ta'ala melihat tak kabur. Tak boleh lah. Sama macam makhluk. Kalau makhluk begitulah, ada masa kabur, ada masa tak kabur. Dan kita menggunakan kanta, cermin mata. Sama ada rabun jauh ataupun rabun dekat. Kemudian yang ketiga, mensabitkan apa-apa sifat bagi Allah Ta'ala sendiri. Mensabitkan apa-apa sifat bagi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sendiri nafikan sifat-sifat itu pada dirinya atau rasul-rasulnya. Menafikan sifat-sifat itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mensabitkan Allah Ta'ala beranak. Mensabitkan Allah Ta'ala itu ataupun menetapkan Allah Ta'ala itu beranak. Atau menetapkan Allah Ta'ala itu diperanakkan menjadi anak. Atau Allah Ta'ala itu berkawan, atau bersahabat, atau Allah Ta'ala itu mengantuk, atau tidur, atau lalai, atau lupa, atau mati, atau apa sahaja sifat-sifat kekurangan yang ada pada manusia. Sifat-sifat kekurangan yang ada pada manusia. Tengoklah kalau kita ni ada masa kan kita jaga, ada masa kan kita mengantuk. Ada masa kan kita tidur. Ada masa kan tidur mengantuk kan. Ustaz tengah kuliah pun kadang mengantuk juga. Ustaz tengah kuliah pun kadang mengantuk juga. Mengantuk kan. Tertidur pun ada tengah kuliah ni. Ustaz tengah kuliah pun tertidur. Itu menunjukkan bahawa dia penat, letih kan. Makan terlampau banyak pun boleh menyebabkan ngantuk juga. Yalah tadi kat rumah tadi sebelum datang tadi makan dulu kan. Mesti dah pun 2-3 pinggan juga makan. Sedap pula rumah masak kan. Makanlah 2-3 pinggan. Sedap pula nasi kan.
Datang ke masjid ni dah mengantuk kan. Macam dibuai-buai macam tu. Dibuai, ustaz buai kan cantik, sonok kan. Macam tu. Baik. Tak apalah, tak kisahlah. Kau nak tidur, tidurlah. Tidur-tidurlah. Sebab ustaz tak tanya pun Nabi kuliah. Kalau dah habis kuliah kan ustaz tanya kan, tu lainlah. Habis kuliah ustaz tak tanya, semua balik. Nasiblah dapat ke tak dapat. Tahu tak? Dapat, tak dapat sudah. Macam tu. Dapat lagi elok. Ada juga kadang orang tidur, dia tidur kan, dia tanya kan dapat tak? Dapat jawab. Ada? Tak tahulah dia tidur apa. Macam mana bentuk tidur, tapi dia tidurlah. Bila kita kuliah dia tidur. Koruh. Kemudian kita tanya dia kan, boleh dia jawab. Dapat jawab. Hebatlah kan. Makam tinggi tu. Ada dulu dekat satu jemaah lah kat Johor lah. Time saya kuliah dia mesti dia tidur. Duduk depan saya, duduk depan. Bila saya kuliah kan tidur. Kena sedap tidur kan. Bila saya tanya kan dapat jawab. Dia jawab. Dah meninggal dah, tak ada dah. Dah meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tak ada dia. Baik. Jadi mensabitkan apa-apa sifat bagi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sendiri menafikan sifat tadi. Atau Rasulullah nafikan sifat-sifat itu. Seperti mensabitkan Allah Ta'ala beranak, diperanakkan, atau berkawan, bersahabat, mengantuk, tidur, lalai, lupa, mati, atau apa saja sifat-sifat kekurangan yang ada kepada mana? Manusia. Apa saja adalah. Macam tu. Kemudian yang keempat, mensabitkan suatu sifat daripada sifat-sifat Allah pada diri seseorang. Yang keempat, mensabitkan sesuatu sifat daripada sifat Allah pada diri seseorang atau pada makhluk, atau membenarkan dakwah mereka dengan berkata, yang berkata, pengetahuan aku adalah sama seperti pengetahuan Allah. Masya Allah. Ni makam tinggi ni. Kan? Mana akal aku macam akal Allah. Pengetahuan aku ni macam pengetahuan Allah. Suara aku ni macam suara Allah. Kan? Jadi dia menyerupakan kan? Kelakuan dia tu macam kelakuan Allah. Aku ni lah Tuhan lah. Itu dah macam Fir'aun lah. Fir'aun lagi teruk kan. Tapi di sini sebut kelakuan. Kelakuan dia sama seperti kelakuan Allah. Kan? Sifat dia sama seperti sifat Allah. Kalau di sini sebut contoh, pengetahuan aku adalah sama seperti pengetahuan Allah. Atau si fulan bijaksana. Atau keadilannya sebagaimana kebijaksanaan dan juga keadilan Allah. Ini dah bertuhan kepada manusia lah. Kadang orang ni ada separuh ni dia taksub. Dia taksub. Dia taksub dengan guru dia. Contoh Ayah Pin kan. Dia kan dengan Ayah Pin. Sebabkan taksub dengan guru tu, dia anggap guru tu macam Tuhan. Guru dia macam Tuhan. Guru memerintah kerajaan langit. Ayah Pin kan. Mana pergi dah Ayah Pin tu? Tak tahu. Tak tahu dah. Dia dah balik ke kerajaan langit kot. Tak ada. Meninggal dah. Meninggal dah. Dah meninggal lah tu. Tapi walaupun dah meninggal, dia punya pengikut tu masih fanatik lagi. Masih fanatik lagi dengan dia menganggap Ayah Pin tu Tuhan. Macam Ayah Pin tu. Tak tahulah. Baik. Jadi keempat, mensabitkan suatu sifat daripada sifat Allah pada diri seorang atau pada makhluk, atau membenarkan dakwaan mereka yang berkata, pengetahuan aku adalah sama seperti pengetahuan Allah. Ataupun kebijaksanaan aku ni sama seperti kebijaksanaan Allah. Atau si fulan itu bijaksana macam bijaksana Allah. Si fulan itu adil sama seperti keadilan Allah. Jadi dia menyamakan taraf. Menyamakan taraf sifat seorang itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tu. Ini bahaya ni. Macam tu. Ni biasa jenis orang-orang yang fanatik lah. Fanatik bertuhankan kepada manusia. Baik. Kemudian
Jadi kekufuran ini dalam akidah Islam dan ilmu tauhid dinamakan kufur isbat. Ini kufur isbat pula. Iaitu kafir dengan sebab misbatkan bersekutu bagi Allah Azza wa Jal pada sifat kekurangan yang ada pada diri manusia. Nampak? Ini namanya kufur isbat. Tadi kufur nafi. Tadi kufur apa tuan-tuan? Kufur nafi. Mana menafikan? Menafikan sifat-sifat kamalat yang ada pada Allah. Yang ini pula mengisbatkan pula. Mengisbatkan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk kan kepada Allah Ta'ala. Dia menetapkan sifat-sifat makhluk tu sama seperti sifat-sifat yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pun sama jugalah. Boleh menyebabkan seorang itu kufur dan kafir keluar dari Islam. Kemudian ada lagi yang menyebabkan menjadi kafir. Seorang yang beriman akan terkeluar pada agama Islam dan akan menjadi kafir dengan sebab berlaku salah satu daripada perkara berikut. Pertama, ingkar kepada perkara-perkara yang dihabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar kepada perkara yang dihabarkan oleh baginda Rasulullah. Seperti mengingkarkan kepada hari kebangkitan. Mengingkari al-ba'su. Ba'su ni bangkit daripada kubur. Dia ingkar, tak adalah. Tak adalah hari kebangkitan ni. Mana ada hari kebangkitan? Takkanlah kata manusia semua dah mati, dah jadi tanah, nak dibangkitkan semula. Macam tu. Jadi dia tak percayalah hari kebangkitan. Baik, kemudian ingkar tentang hisab. Hisab maknanya hari penghitungan amal. Yang baik ke yang buruk semua akan hitung besok. Jadi dia kata, tak adalah hisab-hisab ni. Apa hisab-hisab ni? Kat dunia dah selesai dah lah. Apa nak ada hari hisab, hari kebangkitan. Kemudian mengingkari tentang mizan, timbangan. Apa nak ada timbangan? Apa nak timbang-timbang lagi? Kemudian sirat, titian siratul mustaqim. Yang mana lebih halus daripada rambut kan? Daripada rambut yang dibelah 7. Masya Allah. Ada ke benda tu dia kan? Ada ke benda tu? Jadi dia tak percayalah. Tak percaya. Kemudian engkar tentang syurga. Ada ke syurga ni? Kemudian neraka. Dan lain-lain perkara-perkara gaib. Ni semua boleh menyebabkan kufur. Atau kafir. Keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, engkar terhadap sesuatu ayat dalam Quran. Engkar akan sesuatu ayat yang ada dalam Quran. Kerana semua ayat-ayat Quran yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalam Allah. Di mana seorang yang engkar akan sesuatu ayat daripada ayat Quran itu adalah bermakna mereka akan mendustakan baginda Rasulullah SAW. Yang menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Jadi dia engkar kepada mana-mana ayat. Tak kisahlah ayat apa. Yang Quran ada berapa ayat? 6,000 lebih kan? Ada 6,000 lebih ayat Quran. Jadi dia tak percayalah. Dalam Quran ni ada banyak ayat. Ada ayat perintah, amar. Ada ayat menahi, larangan. Ada ayat berkenaan wa'ad, janji baik. Ada wa'id, janji buruk. Kemudian apa lagi? Ada ayat berkenaan dengan syurga, neraka, langit, bumi. Ada ayat berkenaan dengan kisah. Kisah-kisah para nabi dan para rasul yang terdahululah. Semua ada sebut dalam Quran lah. Jadi dia tak percaya satu. Walaupun ayat itu ayat mansuh. Walaupun ayat-ayat termansuh. Ada ayat mansuh Al-Quran. Dia tak percaya ayat itu mansuh. Ayat mansuh ialah seperti ayat berpaling kiblat. Ayat paling kiblat. Mula menghadap ke Baitul Muqaddis. Kemudian ditukar kepada menghadap ke Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palinglah muka kamu ke Masjidil Haram. Jadi ayat tu disebut dalam Quran. Jadi disebut mulanya menghadap ke arah Baitul Muqaddis, lepas tu disebut paling pula ke arah
kata Mekah, Kaabah Mekah lah. Jadi walaupun ayat tu dimansuhkan, ayat yang dari paling tu memansuh, tetapi ayat tu masih lagi diguna pakailah. Tak boleh kita kata tak percayalah, ayat tu tak boleh. Baik. Kemudian yang ketiga, engkar akan sesuatu hukum yang dapati dalil dan nas Al-Quran atau sunnah. Seperti engkar hukum wajib sembahyang. Engkar wajib sembahyang. Kenapa dia kata engkar wajib sembahyang? Ayat berkenaan wajib sembahyang ni sebab apa dia engkar? Sebab dalam ayat tu tak sebut pun wajib, dia kata. Ada tak sebut dalam wajib? Aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Ada tak sebut wajib situ? Tak ada perkataan wajib. Habis mana wajib dia? Mana wajib dia? Wajibnya berdasarkan kepada tafsiran ulama dan juga ulama-ulama usul fiqh menyatakan bahawa bila perintah, kan ayat perintah kebiasaannya bermakna wajib. Ayat tegahan bermakna haram. Kalau tegahan tu biasanya bermakna haram. Haram kita buat. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri perbuatan zina. Maksudnya apa? Haram lah. Haram kita menghampiri. Apalagi kalau kita melakukan zina itu, lagi teruk pula. Macam tu. Kerana kesan pada zina akan menyebabkan rosaknya masyarakat. Lahirnya anak tak satarah. Akan terjadi perbalahan keluarga. Keluarga lelaki dan juga perempuan akan bergaduh berbalah. Jadi keluarga perempuan tentu akan bongihlah, marahlah dengan keluarga lelaki. Terutama sekali budak lelaki tu. Jadi kesan daripada perzinaan, runtuhnya masyarakat dan juga mengundang balak bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, mengingkari akan sesuatu hukum yang dapati dalil dan nasnya dalam Quran. Sekali lagi atau sunnah, seperti mengingkar hukum wajib sembahyang ataupun ingkar wajib zakat. Tak ada pun sebut dalam Quran wajib zakat. Habis itu wa atuz zakah tu, aqimus salah wa atuz zakah. Tu wajiblah tu. Kerana setiap perintah amar bermakna wajib. Atau ingkar hukum haram zina, atau haram mencuri, atau mendawus harus sembahyang tanpa wuduk, atau seumpama ini demikian tadi. Boleh sembahyang tanpa wuduk. Macam mana tu sembahyang tanpa wuduk? Nak sembahyang mesti ada wuduk kan? Hatta nak sembahyang jenazah sekali pun mesti ada wuduk. Betul tak? Jenazah pun diwudukkan. Jenazah pun diwudukkan, dimandikan, diwudukkan. Ketika mandi jenazah kan diangkatkan wuduk. Setelah kita mandikan semua tu kan, lepas tu barulah diwudukkan. Dah basuh semua kan? Dengan air 7 ke air 9 apa tu, lepas tu diwudukkanlah. Jadi jenazah kata, aku pun berwuduk. Kau nak sembahyangkan aku tak wuduk pula. Kau pula tak berwuduk. Jadi peliklah sikit kalau orang kata boleh sembahyang jenazah tanpa wuduk. Peliklah. Faham apa tu kan? Baik. Kemudian sebaliknya tidak menjadi kafir jika seorang itu ingkar akan sesuatu hukum yang tidak masyhur dalam syariat Islam dan tidak diketahui hukumnya kecuali ulama-ulama saja yang mengetahuinya. Jadi kalau mana-mana hukum yang bukan ijma' ulama, jadi kita ingkar, itu tak ada masalah. Tentang masalah hukum-hukum khilafiyah, hukum-hukum yang khilaf ulama, ini tak apalah kalau kita ingkar. Tapi kalau hukum-hukum yang asal, hukum qat'i, contohnya haram zina, haram mencuri, kan wajib salat, wajib zakat, wajib haji bagi orang yang mampu, ini hukum asal. Hukum asal ni kan tak boleh kita nak menafikan, semua sepakat dalam semua mazhab. Sama ada mazhab Malik, Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, kan Hanafi ke, semua sepakat sembahyang tu wajib. Okey. Kemudian rakaat sembahyang pun semua sepakat. Okey. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini rakaat sembahyang subuh 2 rakaat. Adakah dalam mazhab lain 1 rakaat aja? Sembahyang zuhur mestilah 4 rakaat.
Adakah dalam mazhab Maliki ke Hanafi ke sembahyang zuhur tu 2 rakaat saja atau 3 rakaat saja? Ada tak? Tak ada kan? So semua sepakat. Semua sepakat. Cuma yang khilaf ni kalau dalam masalah-masalah furu', masalah cabang, yang jarang berlaku kan, ataupun berlaku di tempat mereka saja, tak berlaku tempat kita. Tu kalau benda khilafiyah tu lainlah. Macam tu. Faham kan tuan? Okey. Seterusnya, dan tidak menjadi kafir juga seorang yang ingkar akan sesuatu hukum yang dapati hukumnya dengan ijtihad ulama mujtahid dan bukan hukum yang majmu' alaih. Hukum yang bukan ijma' ulama. Ini kalau kita tidak patuh tak apa sebab bukan ijma' ulama. Sehubungan dengan ini, Imam Nawawi berkata demikian juga menjadi kafir seorang yang ingkar akan sesuatu hukum yang telah ijma' ulama Islam. Dan hukum itu telah diketahui oleh seluruh umat Islam. Seperti wajib sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, semua mazhab sama kan? Semua mazhab sama. Wajib puasa bulan Ramadan. Kan? Kemudian mandi janabah, mandi junub, semua mazhab sama. Semua berasal berjunub wajib mandi. Haram berzina, minum arak, berkahwin dengan mahram. Berkahwin dengan mahram haram kita berkahwin. Dan seumpamanya, kecuali mereka yang baru masuk Islam dan tidak mengetahui hukum-hukum dalam syariat Islam itu, maka mengingkari mereka akan sesuatu hukum itu dengan sebab kejahilan mereka tidak menyebabkan mereka menjadi kafir. Nampak? Kalau orang tu baru masuk Islam, mu'alaf, tak faham lagi benda tu kan, lainlah. Tak faham. Macam tu. Jadi kita lah kena bagi faham kat dia. Sebab dalam agama lain kadang-kadang dia tak faham. Kadang adik bercinta dengan abang, adik kandung bercinta dengan abang kandung. Kan? Dalam mazhab kita ni memang haram lah. Kan? Dia sama muhrim. Mana boleh. Kalau dia bermuslim, kalau dulu agama dia mungkin boleh lah. Agama lain lah boleh lah. Agama dia. Agama kita tak boleh. Kemudian mengenai hukum-hukum yang telah dijimatkan oleh para ulama, yang diketahui oleh orang yang tertentu sahaja, bukan diketahui oleh orang ramai, seperti haram berkahwin dengan seorang perempuan. Seperti haram berkahwin dengan seorang perempuan dan ibu saudara, sebelah bapa atau sebelah ibu. Dan orang yang membunuh dengan sengaja tidak mewarisi harta orang yang dibunuh. Maksudnya tertegah daripada menerima pusaka. Atau nenek sebelah ibu atau sebelah bapa mendapat 1/6 daripada harta peninggalan cucunya. Maka keingkaran mereka bersabit hukum-hukum tersebut tidak menyebabkan seorang itu jadi kafir. Kerana hukum-hukum tersebut tidak diketahui oleh orang ramai. Malah hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu sahaja. Orang-orang yang berilmu sahajalah yang tahu. Tapi kalau dah tahu, tak boleh lah. Tak bolehlah kita buat. Kenalah menjauhkan dirilah benda tu. Haramlah kita buat. Faham kan tuan-tuan? InsyaAllah. Habis. Yang keempat, mengingkari akan salah satu pada ayat Quran dan perkara yang lain. Sampai situlah. Banyak lagi kan. Banyak lagi kalau kira kan tak habis lagi ni. Ada lagi. Khatimah. Orang yang melakukan maksiat. Ada lagi, ada satu tajuk lagi. Jadi saya rasa dah habis lah kita punya ni. Untuk tahun ni dah habis lah. Jadi insyaAllah tahun baru esok kita ambil lah kitab lain. Setuju tak ni? Dah. Yang minggu kedua tu kitab yang saya cakap tu. Kitab tu. Lepas tu minggu yang keempat kita baca bab munakahat lah. Bab nikah kahwin. Ada jilid 4. Ada tak jilid 4? Ada jilid 4?
Jilid 4 ada? Ada berapa buah? 3 je. Boleh cari lah. Cari lagi. Pergi dekat Menara Maiz tu. Menara Maiz tu ke bawah tu kan ada kedai kitab kan. Yang jawatan muftinya kitab tu. Yang jawatan mufti punya ada kedai-kedai kitab bawah tu tingkat 4. Tanya kat situ lah. Jilid 4 dia bicara tentang munakhat, bab nikah kahwin dia. Dia kadang bab nikah kahwin ni kadang orang biasa pun kadang silap. Imam pun silap. Imam pun ada silap. Imam juru nikah pun kadang silap juga. Silap juga. Bau ni pun ada kes silap. Bau ni ada kes silap. Silap tu masalah wali. Dia nak nikah, Imam nak nikahkan pengantin hari Sabtu. Sabtunya itulah. Minggu lepas. Dia nikah berapa bulan tu? Pasangan tu dalam 12 bulan 2 bulan 12 tu silap. 2 bulan 12 siapa? Sabtu 2 bulan 12. Jadi Sabtu tu sepatutnya nikahlah pasangan tu. Malam tu walinya adiknya. Adik dia accident. Adik dia wali lah. Memang dah kita dah luluskan lah. Adik dia wali malam tu. Siang tu besok dia jadi wali lah. Entah macam mana malam tu accident. Sebab ke accident, lepas tu nak kata accident dia teruk. Ada orang beritahu dengan imam lah. Saya tak beritahu lah imam mana. Tak perlulah. Kan? Jadi malam tu accident wali dia. Jadi imam pun terkejut lah wali accident. Besok nak nikah ni. Nak nikahkan perempuan tu lah dengan pasangan dia. Jadi ditanyalah kenaan dengan wali tu macam mana keadaan dia. Teruk lah wali tu. Jadi ingatannya tu hilanglah lupa lah. Kejap ingat, kejap tak ingat. Jadi imam kan disebabkan oleh wali tu dia beritahu keadaan macam tu. Maka imam pun tanyalah pada ahli keluarga belah perempuan tu. Ada tak wali lain? Jadi ahli keluarga pihak perempuan tu carilah wali dia. Dapatlah pak saudara dia lah. Jadi pada pagi besok tu pukul 10 pagi nak nikah lah. Bila time nak nikah tu kan, jadi yang ada tu pak saudara lah akan menjadi wali dia. Pak saudara jadi wali. Kemudian bila time nak nikah tu, tiba-tiba kan wali ni hadir. Wali adik tu hadir. Dalam keadaan berbalut-balut macam itulah. Mana malam tu accident. Jadi imam pun disebabkan wali ni hadir, maka imam pun bertanyalah dengan wali tu, kau nak jadi wali ke tak nak jadi wali? Maka budak tu cakap, tak nak jadi wali. Bila tak nak jadi wali, terus berpindah pada pak saudara dia. Imam tu pindahkan ke pak saudara dia. Bila dapat saudara ada kat situ, maka terus buat wakalah wali pada imam. Pak saudara buat wakalah wali pada imam. Kan? Akhirnya berkahwinlah perempuan tadi dengan imam yang menikahkannya hasil daripada wakalah pak saudara dia kepada imam. Seminggu lepas tu borang tu sampailah ke pejabat agama. Bila sampai pejabat agama kita tengok wali yang kita luluskan lain. Tiba-tiba wali yang lain pula. Dapat saudara pula jadi wali. Kan? So kita tanyalah, tipulah imam. Imam macam mana boleh berlaku ni? Maka imam pun ceritalah keadaannya pak saudara kan. Saya pun tanyalah dengan imam. Wali itu masa tu waras ke tak waras? Adik itu imam kata dia accident. Kan? Waras ke tak waras masa tu? Waras kata. So kalau waras kenapa pindah dengan pak saudara dia?
Dia sepatutnya wali adik dia tadi terus buat wakalah kepada imam. Bukan pindah pada pak saudara. Imam pergi pindah pak saudara untuk wakalah pada imam. Sepatutnya wali itu sendiri, adik itu terus wakalah pada imam. Itu yang sepatutnya berlaku. Sepatutnya yang betul lah. Imam tak boleh berpindah kepada pak saudara untuk jadi wali. Tak boleh pindah. Kecuali mesti ada laporan doktor menyatakan bahawa adik dia ni memang tak layak jadi wali. Sebabkan ingatan dia ke ataupun ICU ke dan sebagainya. Jadi mesti ada report daripada laporan doktor menyatakan adik itu memang tidak layak menjadi wali sebabkan ingatan dia apa benda sebagainya. Baru boleh berpindah kepada pak saudara. Sekarang ni kan tanpa dia utuh periksa semua, hanya setakat-setakat tanya kata tak nak jadi wali ya, adik tak nak jadi wali, terus pindah pada pak saudara. Itulah masalah je. Jadi perkahwinan tu fasid lah. Fasid lah perkahwinan tu. Tak sah lah perkahwinan tu. Sebab wali dia adalah adik dia berpindah kepada pak saudara. Kecuali adik dia wakalah kepada pak saudara dia. Adik buat wakalah pada pak saudara yang menikahkan. Itu lain. Sekarang ni kan pak saudara pula wakalah pada imam pula. Jadi masalah ke situ. Sedangkan adik dia masih waras lagi. Sepatutnya adik lelaki itulah wakalah pada imam, bukan pak saudara wakalah pada imam. Ya. Yeah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau adik tak datang, mesti kena buat wakalah wali. Wakalah dalam telefon pun boleh. Yang penting dia wakalah wakilkan pada imam. Dia mesti lafazkan, dia kena akad benda tu. Dia kena akadkan pada imam untuk supaya nikahkan. Wakalah dalam telefon tak apa, video call pun boleh. Kan? Macam tu. Itulah masalah dia. Dan yang berlaku, yang baru berlaku ni. Masalah ni baru berlaku. Kita dah suruh imam pergi mahkamah untuk farakkan pernikahan dulu. Dia kena farak dulu pernikahan tu. Dah farak pernikahan baru boleh nikah semula pakai wali yang betul. Wali adik dia. Kena farakkan pernikahan tu. Baru boleh. Imam lah tanggungjawab. Kena ada saksi lah. Yes. Sebagai peringatan lah untuk takut nanti dia saksi lah, dia saksi. Mungkin kalau ada berlaku apa-apa, ada saksi. Ada saksi 2 orang. Kan? Melihat kejadian tadi lah. Mana melihat wakalah itu dibuat. Macam tu. Itu penting saksi. Kalau tak ada saksi, kalau berlaku apa-apa tu susah. Macam tu. Sebab dekat wakalah tu pun ada tanda tangan saksi. Barang wakalah ada ruang untuk tangan saksi kan. Itu sebab saksi kena penting. Kalau dalam grup penolong pendaftar kan, imam-imam tu kan. Macam-macam nak tanya tu. Boleh dia nak menjawab Ada imam ada lama, ada imam baru. Yang masalah kadang ini tuan-tuan, yang kes ni berlaku, imam tu dah lama jadi pendaftar dah. Saya rasa dalam 4 tahun pun dah menjadi juru nikah. Tapi berlaku benda tu. Nampak? Jadi kita jangan anggap bila kita dah lama jadi juru nikah, benda tu tak boleh berlaku. Boleh berlaku silap. Boleh berlaku silap. Sebabnya kita kena in case, jadi kalau ada apa-apa berlaku yang kadang-kadang kita tak confident, sedangkan nak nikah ni tapi tak confident lagi, kita kena hubungi segera pendaftar ataupun penolong pendaftar ataupun timbalan pendaftar, kena hubungi untuk dapatkan kepastian betul-betul lah. Boleh tak sejalankan pernikahan cara ni kan? Boleh tak? Kalau kata boleh, teruslah nikahan.
Tak nak nanti bila dah nikah tiba-tiba oh ada masalah ni pernikahan ni. Ni kena bubarkan pernikahan Farak balik. Itulah yang berlaku lah. Saya terpaksalah bila kita dah jadi timbalan pendaftar, terpaksalah kita hubungi budak perempuan tu. Terpaksa bercakap dengan mak cakap dengan mak perkara ni berlaku. Kesilapan berlaku lah. Bukan disengajakan. Benar sikit, imam pun tak sengaja buat macam tu, dia tak tahu, mungkin dia kelang kabut sikit kan masa tu. Jadi dia pun, dan benda tu first time berlaku pada dia kata, imam cakap. First time. Jadi dia tak pernah apa lagi berlaku pada dia kata. First time. Jadi benda nak berlaku, nak buat macam mana? Just sekarang ni kita bubarkanlah pernikahan tu, nikah semula kemudian. Tapi mesti ada perintah mahkamah untuk bubarkan, farakkan pernikahan. Untuk farakkan pernikahan tu mesti ada perintah mahkamah. Dah ada keputusan mahkamah baru kita boleh nikahkan semula dengan wali yang betul, adik dia. Bukan pak saudara dia wali, adik dia. Kalau pak saudara dia tu, kalau ikut turutan wali tu dia nombor 9. Adik ni turutannya adik-beradik turutannya dalam nombor 3 ataupun nombor 4. Turutan wali tu. Dia wali yang pertama bapa. Tak boleh bapa, datuk atau ke atas lah. Kalau tak ada datuk, mestilah jatuh kepada adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Tak ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Pak saudara ni di bawah lagi. Nombor 9. Baru jatuh pada pak saudara. Kalau tak ada yang tu, baru jatuh pak saudara. Jauh lagi tu. Tiba-tiba kita dah ambil pak saudara, tak boleh. Mesti audit dulu, tengok dulu, clear. Kena clearkan betul-betul lah wali tu. Wali tu waras ke tak waras, sedar ke tak sedar ke dan sebagainya. Kalau berlaku kemalangan macam tu ni kan. Kalau wali masih sedar, tak boleh berpindah. Mesti dia masih jadi wali lagi. Cuma dia boleh buat wakalah wali, wakilkan kepada juru nikah. Dia kena akadkan. Dia lafaz wakalah tu jadi imam. Wakalah tu. Yang ni saya. Saya yang nama sekian, beralamat sekian dan merupakan bapa adik kandung kepada bakal pengantin perempuan. Kan? Mewakilkan kepada siapa? Juru nikah. Untuk mengawinkan adik saya atau kakak saya. Nama dia siapa? Dengan pasangan dia nama siapa? Dengan mas kahwin sebanyak contohnya RM200 tunai. RM200 tunai. Macam itulah. Itulah lafaz wakalah tu. Macam tu. Sebab benda tu kena akad, kena lafazkan. Okey, macam itulah. Okey, habis. Bincang itu insya-Allah tu tajuk. Banyak isu-isu kena rumah tangga ni banyak. Saya setiap hari menghadap orang nak nikah. Hari ni ya Allah sampai nak longoh tangan dia menyain borang ke. Bulan 12 kan banyak orang nikah. Orang cuti kan. Jadi yang dah nikah-nikah tu semua kat Korea semua hantar borang pejabat. Semua hantar borang, bersusun borang. Semua nak semua nak keluarkan sijil nikah, semua nak keluarnya. Longoh tangan menyain sijil nikah lagi. Ni minggu depan lagi. Tak boleh. Kalau kita cain pakai cop tu takut nanti orang curi kita punya cop itu dan boleh disalahgunakan. Sebab pernah berlaku gitu. Tak boleh. Kita hanya sediakan cop, sign biar kita sign. Kita sign sini tak apa. Jangan kita buat sign dia ada cop, bahaya. Kita buat cop ada sign kita sini, bahaya. Orang boleh curi kita punya cop tu dan orang boleh salah gunakan. Benda itulah. Kena jaga betul-betul lah. Sanggup kau nak jaga. Kuat aku kelih.
Okey, habis eh? Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana wa ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.